Hello guys, hari ni aku nak bagi sikit info lah mengenai wheel alignment system. Wheel alignment ataupun lebih dikenali dengan nama penjajaran roda boleh dikenali sebagai pelarasan komponen suspensi itu sendiri dan bukannya ke atas tayar ataupun roda, iaitu pengimbangan roda tidak termasuk sama sekali. Terdapat beberapa petunjuk daripada wheel alignment ini. Yang pertama, kita dapat lihat apabila haus tayar yang tidak sekata. Yang kedua, kenderaan menarik ke kiri atau ke kanan semasa di jalan yang lurus. Yang ketiga, roda steering tidak kekal berpusat semasa di jalan lurus. Dan yang terakhir, getaran pada steering apabila kita membawa kereta, memandu kereta di jalan yang lurus. Penjajaran roda hadapan terbahagi kepada 3 faktor, di mana yang pertama adalah chamber, yang kedua adalah caster dan yang terakhir adalah toe. Jom kita tengok yang pertama, iaitu camber. Apakah itu camber? Camber adalah sudut kecondongan ke dalam atau keluar tayar depan seperti yang dilihat dari bahagian depan kenderaan. Terlalu banyak condong ke dalam, kita lebih kenali sebagai chamber negatif, atau keluar, kita kenali sebagai chamber positif, menunjukkan penjajaran yang tidak betul. Sebaik-baiknya kalau kita nak guna chamber ni, kita perlu gunakan chamber sifar, di mana keempat-empat roda ini akan menyebabkan haus tayar yang sekata ataupun seragam dari masa ke semasa. Seperti gambar di atas, gambar di sebelah, kita nampak jenis chamber dari bahagian hadapan kereta, seperti chamber sifar. Kita nampak ada tayar dia, kedua-dua tayarnya tegak. Manakala kalau chamber, kita nampak tayar dia seperti pada bahagian atas masuk ke dalam sedikit, dan chamber positif, dia punya bahagian atas agak sedikit keluar. Jadi sekarang ni kita tengok pada gambar di sebelah. Pada bahagian atas menunjukkan sesendi bola ataupun lebih dikenali dengan ball joint, tie rod dan bahagian pergantungan roda lain boleh menyumbangkan kepada ketidakseimbangan pada chamber. Pada gambar di bawah pula, ia menunjukkan chamber yang tidak betul boleh menjadikan tayar lebih cepat haus di bahagian luar ataupun dalam, dan ianya juga boleh menyebabkan kenderaan menarik ke sisi yang mempunyai sudut chamber yang paling banyak. Jadi sekarang ni kita tengok pula yang kedua, faktor yang kedua, iaitu caster. Apakah itu caster? Sekarang ni kita tengok caster pula. Caster merujuk kepada sudut yang dibuat oleh titik paksi steering, sama ada ke bahagian hadapan atau ke belakang kereta. Caster positif ni jika garis bersudut ke hadapan dan negatif jika ke belakang. Secara amnya, kereta harian menggunakan caster silang, caster neutral atau caster positif, dan jarang sekali lah kalau kita dapat lihat caster negatif ni digunakan untuk jalan yang biasa. Seperti gambar rajah di sebelah, kita dapat lihat kalau caster kosong, sudutnya kosong. Caster positif dia ke belakang sedikit, dan caster positif dia ke depan sedikit. Kita tengok pada gambar rajah di sebelah. Pada bahagian atas menunjukkan caster silang mempunyai kadar caster dan chamber yang berbeza di setiap sisi atas alasan keselamatan. Sekiranya pemandu kehilangan kawalan semasa membawa kereta, caster silang akan mengakibatkan kereta menarik ke arah sisi jalan dan bukannya melalui lalu lintas. Seterusnya, sudut caster mempengaruhi 3 perkara, di mana yang pertama,
pengendalian steering, kestabilan dan ketika mengambil seleko. Okay, caster yang positif dia akan menambah sedikit berat ataupun kita boleh rasalah pada steering dan menstabilkan roda pada kelajuan. Ini membantu bagi memastikan kenderaan bergerak dalam keadaan lurus dan mengembalikan tayar ke posisi tegak ketika keluar daripada pusingan. Okey, pada gambar aja di bawah pula, semasa mengambil seleko, caster meningkatkan lekapan tayar supaya kereta membelok lebih baik dan juga membantu steering berpusat dengan sendirinya selepas membelok. Okey, yang terakhir pula kita tengok faktor yang ketiga, iaitu toe. Okey, apakah itu toe? Okey, sebelum tu kita anggap toe ni macam kita punya kaki lah, nak cakap macam tu. Okey, toe mewakili sudut tayar ke dalam atau keluar jika dilihat dari pandangan atas ke bawah pada roda depan, seperti melihat ke bawah pada kaki anda dan memusingkannya ke dalam, kaki masuk atau keluar, kaki keluar. Kedua-duanya memerlukan pelarasan. Seperti yang saya katakan tadi lah, kalau toe ni kita tengok kita punya cara kaki je. Sebab setengah orang di jalan ada yang kaki dia macam keluar sikit, jadi dia macam toe out macam tu. Toe yang betul penting untuk meratakan haus tayar dan memanjangkan hayatnya. Okey, so dekat sebelah ni kita nampak lah toe dari bahagian atas kereta. Kita tengok daripada atas. Okey, jadi yang pertama, tiada toe ataupun tak ada toe. Kita nampak macam mana dia tegak macam tu. Kalau toe in, tayar pada bahagian hadapan tu dia ada sedikit masuk ke dalam. Kalau toe out tu dia macam keluar sedikit. Dia macam kaki kita lah, yang macam saya katakan tadi. Toe in ataupun lebih dikenali toe positif membolehkan kedua-dua roda sentiasa menghasilkan kekuatan antara satu sama lain, di mana ia juga dapat mengurangkan keupayaan dalam memutar. Walau bagaimanapun, toe in ini lebih baik untuk menambah baik pemanduan garis lurus serta dapat mengurangkan overturn. Toe out ataupun lebih dikenali toe negatif meningkatkan kemampuan serta mengambil seleko sambil mengurangkan understeer. Apabila kereta mula membelok, roda dalam keadaan condong dengan lebih agresif. Oleh kerana radius putarnya lebih kecil daripada roda luar, ia akan menarik kereta ke arah itu dengan mudah. Namun ia juga akan menurunkan kestabilan garis lurus.